Berbaki 10 hari saja lagi sebelum padu ditutup pendaftarannya, iaitu pada 31 hari bulan Mac 2024. Jadi persoalannya sekarang ini, sudahkah anda mendaftar, mengesahkan identiti anda, dan yang paling penting sekali, mengemas kini maklumat anda supaya nanti selepas 31 Mac 2024, setelah kerajaan menggunakan data sedia ada dalam padu tersebut untuk pemberian subsidi dan juga bantuan yang seterusnya, bantuan kewangan, agar ianya dapat menggambarkan situasi semasa anda berdasarkan maklumat yang telah pun dikemas kini. Okey, dalam video pada kali ini, kami nak sentuh beberapa perkara penting. Terutama sekali ada 4 seksyen yang seringkali dialami kesukaran oleh mereka yang cuba hendak mengemas kini maklumat mereka. Jadi jom saksikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan Nabi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Jadi untuk padu ini ada beberapa step yang perlu anda lakukan. Yang pertama adalah mendaftar akaun anda terlebih dahulu. Setelah akaun anda didaftar, akan ada kata laluan yang anda cipta yang anda perlu gunakan selepas itu untuk mengakses masuk ke dalam padu. Okay, setelah anda berjaya mendaftar, anda juga perlu mengesahkan identiti anda dengan cara memuat naik gambar MyCard anda, gambar bahagian depan dan juga bahagian belakang. Serta anda perlu selfie ataupun swafoto untuk melengkapkan pengesahan identiti ini. Setelah pengesahan identiti lengkap, anda boleh mengemas kini maklumat anda. Jadi ada 3 step di situ yang perlu anda lakukan. Yang pertama, anda perlu mendaftar akaun anda. Yang kedua, anda perlu mengesahkan identiti anda, dan seterusnya anda perlu mengemas kini maklumat anda. Okey, di bahagian kemas kini maklumat ini ada terdapat 8 seksyen yang sangat penting untuk anda pastikan ke setiap seksyen itu berubah berwarna hijau. Barulah anda boleh melengkapkan proses kemas kini ini. Barulah anda boleh pergi ke bahagian terakhir, bahagian yang ke-9. Setelah ke-8 seksyen tersebut berwarna hijau, barulah boleh pergi ke bahagian 9, iaitu perakuan. Jadi dalam video pada kali ini, Amin nak sentuh 4 seksyen. Antara seksyen yang sering kali Amin terima komen mengatakan mereka mengalami kegagalan untuk mengemas kini di bahagian ataupun di seksyen tersebut. Okay, 4 seksyen tersebut adalah: yang pertama, isi rumah; yang kedua, pekerjaan; yang ketiga, pendapatan; dan terakhir adalah komitmen. Ini adalah antara 4 seksyen daripada 8 seksyen yang perlu anda isi, yang sering kali mengalami kesukaran oleh mereka yang hendak cuba untuk mengemas kini maklumat mereka. Okay, yang pertama tadi adalah isi rumah. Okay, di bahagian isi rumah ini, setelah anda masuk, akan ada 2 pilihan diberi. Sama ada anda perlu memilih anda adalah ketua isi rumah ataupun anda adalah ahli isi rumah. Ingat tu, ketua isi rumah ataupun singkatannya KIR, ataupun ahli isi rumah singkatannya AIR. Okey, kalau katakanlah anda adalah ketua isi rumah, anda perlu mengisi maklumat berkaitan dengan ahli isi rumah. Okey, ketua isi rumah ini adalah salah seorang ahli isi rumah, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang mempunyai pendapatan dan berumur 18 tahun ke atas. Okey, perlu memilih seorang saja ketua isi rumah. Kalau katakanlah dalam rumah anda itu sudah tiada bapa sebagai contohnya, dan sekarang ini ada yang paling tua adalah si abang sebagai contohnya, dan sudah bekerja berumur 18 tahun ke atas. Jadi si abang ini boleh bertindak ataupun boleh menjadi ketua isi rumah. Atau kalau katakanlah si abang ini masih lagi belum bekerja, masih lagi disara oleh ibu sebagai contoh, bapa sudah tiada, jadi ibu perlu memainkan peranan menjadi sebagai ketua isi rumah. Okay, jadi kalau katakanlah anda memilih ketua isi rumah, anda perlu mengisi maklumat ke semua ahli isi rumah di bawah anda. Okay, kalau contohnya anda memilih sebagai ahli isi rumah, okay, setelah anda pilih anda adalah ahli isi rumah, anda perlu menunggu sehinggalah ketua isi rumah mengemas kini maklumat beliau. Barulah di seksyen isi rumah untuk anda sebagai ahli isi rumah ini akan lengkap. Ingat tu, itu adalah syarat kalau anda adalah ahli isi rumah. Perlu menunggu sehinggalah ketua isi rumah meletakkan nama anda di bawah mereka sebagai ahli isi rumah. Barulah seksyen ini untuk anda akan lengkap.
Jadi di sini ramai yang mengalami kesukaran. Jadi anda perlu berbincang, perlu memberitahu kepada ketua isi rumah agar anda diletakkan sebagai ahli isi rumah supaya dalam rekod nanti akan tertera anda berada di bawah beliau sebagai ahli isi rumah, barulah anda boleh melengkapkan seksyen ini. Okey, itu adalah berkaitan dengan isi rumah. Seterusnya kita ada berkaitan dengan maklumat pekerjaan. Ini juga ramai sebenarnya yang keliru. Kalau katakanlah anda tidak bekerja, sebagai contoh suri rumah dan sebagainya, atau memang anda tidak mampu ataupun tidak boleh bekerja, apa yang perlu anda lakukan hanyalah memilih menganggur/tidak bekerja. Ada pilihan di situ untuk menganggur/tidak bekerja. Jadi pilih pilihan tersebut, dan jika anda bekerja, pilih dengan sewajarnya sama ada anda berada di sektor kerajaan, sektor swasta dan sebagainya. Cuma kebiasaannya ramai yang mengalami kesukaran adalah mereka yang tidak bekerja ataupun menganggur ini tidak tahu mana yang harus dipilih. Sebenarnya anda hanya perlu memilih menganggur/tidak bekerja tersebut untuk bahagian maklumat pekerjaan ini. Okey, seterusnya berkaitan dengan pendapatan. Ya, ini juga ramai sebenarnya yang mengalami kesukaran. Okey, kalau katakanlah tadi sebagai contoh anda memilih menganggur ataupun tidak bekerja, di bahagian sumber pendapatan bulanan ini ada banyak sebenarnya yang anda lihat di situ. Ada pendapatan bulanan daripada majikan, pendapatan bulanan daripada kerja sendiri, pendapatan bulanan daripada pencen dan sebagainya. Okey, kalau katakanlah anda tidak mendapat apa-apa pendapatan daripada mana-mana apa yang dinyatakan di situ, anda hanya perlu memilih kosong, hanya perlu meletakkan kosong. Okey, setiap kali di setiap bahagian itu apabila anda meletakkan kosong, klik pada perkataan simpan di bahagian bawahnya, kemudian letak lagi kosong untuk pilihan yang seterusnya, klik simpan dan begitulah seterusnya sebelum anda klik pada seterusnya di bahagian bawah itu. Tiada masalah sebenarnya kalau memang anda betul-betul tiada pendapatan daripada mana-mana bahagian yang dinyatakan di seksyen pendapatan ini. Apa yang perlu dilakukan? Hanya letak kosong di situ, kemudian klik pada butang simpan sebelum anda meneruskan ke seksyen yang berikutnya. Okay, itu adalah untuk pendapatan. Seterusnya, seksyen terakhir yang Amin ingin sentuh adalah berkaitan dengan komitmen. Okay, di komitmen ini lebih kurang sama seperti pendapatan tadi. Kalau katakanlah anda tidak mempunyai apa-apa mana-mana komitmen seperti yang dinyatakan di seksyen ini, iaitu pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan, pinjaman pendidikan, perbelanjaan pendidikan dan sebagainya, apa yang perlu anda lakukan adalah hanya meletakkan kosong di situ, klik simpan. Kemudian pergi ke seterusnya, tekan kosong, klik simpan dan seterusnya. Jadi setelah anda melengkapkan kesemua bahagian, ke-8 bahagian yang perlu diisi untuk kemaskini maklumat ini, anda dah boleh pergi ke bahagian perakuan. Perlu pastikan terlebih dahulu kesemua 8 seksyen di atas tersebut adalah berwarna hijau sebelum anda boleh klik pada perkataan perakuan tersebut. Dan sewaktu anda klik pada perkataan perakuan tersebut, kalau katakanlah anda masih lagi belum melengkapkan proses verifikasi identiti anda perlu mengesahkan dulu identiti anda dengan cara seperti yang dinyatakan di awal video sebentar tadi, memuat naik gambar MyCard anda depan dan belakang serta swafoto bagi melengkapkan proses verifikasi identiti ini. Jadi kalau katakanlah anda masih mengalami apa-apa masalah setelah anda cuba untuk melakukan kemaskini, pendaftaran dan sebagainya, anda disarankan untuk menghadirkan diri ke mana-mana kaunter padu yang dibuka untuk mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan selanjutnya daripada pegawai yang bertugas. Cuma saran admin, kalau katakanlah pertama kali anda cuba lakukan gagal, anda boleh cuba beberapa kali lagi, terutama sekali untuk verifikasi identiti, kerana admin juga sewaktu menolong beberapa orang untuk mengisi dalam padu ini, ramai juga sebenarnya yang mengalami kesukaran harus melakukan beberapa kali, ada yang sampai 5 kali, terutama sekali untuk swafoto ataupun selfie. Ramai sebenarnya yang mengalami kesukaran perlu melakukan beberapa kali barulah berjaya. Jadi guys, sekali lagi diingatkan, padu pendaftarannya bakal ditutup pada 31 Mac 2024, yang mana selepas itu kerajaan akan mula menggunakan data dalam padu ini untuk menilai kewajaran pemberian subsidi dan juga bantuan kerajaan kepada anda selepas 31 Mac 2024. Kalau anda gagal untuk mengemaskini ataupun mendaftar maklumat anda dalam padu ini sebelum berakhirnya 31 hari bulan Mac, kerajaan mungkin akan menggunakan data sedia ada yang mereka ada, yang mana mungkin tidak lengkap, yang mana mungkin juga nanti akan menjejaskan peluang anda
untuk mendapat subsidi ataupun bantuan kerajaan selepas 31 Mac 2024. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.